Oke, hai para pelajar sekalian, welcome back to my video. Untuk video kali ini, pembelajaran hari ini, kita akan menyambung 3.1 bab 3 subtopik simpanan dan pelaburan part 4. Oke, bahagian yang keempat. Dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah mengira purata kos se-share bagi pelaburan saham menggunakan strategi pemurataan kos ringgit dan menjelaskan manfaat strategi ini. Apakah yang Anda faham tentang strategi pemurataan? Oke. Strategi pemurataan ini merupakan satu teknik yang biasa diamalkan oleh para pelabur yang melabur dalam saham dengan amaun yang tetap untuk suatu tempo yang tertentu. Contohnya seperti bulanan, suku bulanan atau tahunan tanpa mengira keadaan pasaran saham. Strategi pemurataan boleh membantu pelabur membeli saham dengan kos purata yang lebih rendah dan jumlah saham yang dimiliki juga lebih banyak dalam tempoh masa pelaburan yang sama. Berbanding dengan pembelian sekaligus ataupun pembelian secara tunggal. Contohnya kita ada di sini Puan Hasniza. Puan Hasniza, dia mempunyai RM 12.000 ringgit dan dia membeli saham sekaligus dari syarikat Sempurna dengan harga RM 2 ringgit seunit. Maksudnya di sini Puan Hasniza ini dengan duit 12.000 ringgit dia membeli saham sekaligus. Sekaligus ataupun pembelian secara tunggal dengan harga 2 ringgit satu unit saham itu. Jadi kalau 2 ringgit seunit, 12.000 kita bahagi dengan 2 ringgit, kita akan dapat 6.000. So maksudnya Puan Hasniza ini akan mendapat 6.000 unit saham. Dengan duit dia 12.000 tadi, dia boleh memiliki 6.000 unit saham. Sebab satu unit berharga 2 ringgit. Namun, ini adalah kita panggil sebagai pembelian secara tunggal ataupun sekaligus. Namun, keadaan akan berbeza jika Puan Hasniza itu membeli saham mengikut strategi pemurataan. So ini adalah menunjukkan carta pelaburan Puan Hasniza dalam tempoh 1 tahun. Jika dia mengikut strategi pemurataan, yaitu dia bukan beli saham itu sekaligus, tetapi dia membeli saham itu setiap bulan. Setiap bulan. Jika kita lihat daripada Januari sampai Desember di sini. Dia ada 12.000 ringgit tadi kan? Dia ada 12.000 ringgit. So, daripada bulan Januari sampai bulan Desember, dia mau melabur atau membeli saham 1.000 ringgit. Setiap bulan dia akan membeli 1.000 ringgit. Setiap bulan, daripada Januari sampai Desember. So, harga seunit saham itu adalah berubah-ubah setiap bulan. Contohnya di sini, Januari 2 ringgit satu unit saham. Februari RM1.80 satu unit saham. March RM1.80 satu unit saham. Begitulah seterusnya. So dia tidak sama. Dia tidak sama. So berapakah bilangan unit saham yang dapat Puan Hasniza beli pada bulan Januari? Kita lihat di sini pada bulan Januari dia boleh membeli sebanyak 500 unit saham. Kerana 1.000 kita bahagi dengan 2 ringgit, kita dapat 500 unit. Manakala pada bulan Februari, duit 1.000 kita bahagi RM1.80 di sini,
dia boleh memiliki 555 unit saham. March 1000 bahagi RM1.80 juga sama, 555. April 1000 bahagi RM1.70. Jadi dia boleh memiliki 588. Okey. Kemudian pada bulan Jun harganya RM1.60 seunit. Dia boleh memiliki 625 unit saham. Okey, Ogos kita lihat Ogos RM1.50 seunit saham. Dia memiliki 666 unit saham. Okey, kemudian kalau kita lihat di sini Oktober dia lebih mahal sedikit, 1000 bahagi RM2.20, dia memiliki 454 unit saham. Okey, begitulah sampai bulan Disember. Disember 1000 bahagi RM1.90, dia memiliki 526 unit saham. So bila kita tambah ke semuanya ini, kamu tambah semuanya ini, dia akan dapat 6.741. Ini adalah bilangan unit saham yang dimiliki oleh Puan Hasniza. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang sebelum ini, yang dia beli secara tunggal sekaligus, dia cuma mendapat berapa unit saham? 6.000 unit saham sahaja. Dengan uang RM12.000, dia cuma dapat membeli 6.000 unit saham. Tetapi sekiranya Puan Hasniza menggunakan strategi pemurataan, seperti ini, dia boleh dapat lebih banyak unit saham yang dia boleh miliki, iaitu 6.741. Okey, so itulah yang dimaksudkan dengan strategi pemurataan. Okey, dia bukan beli saham sekaligus, tetapi dia mengikut tempoh-tempoh tertentu. Seperti contohnya setiap bulan dia beli saham dengan amount yang sama. Okey, so strategi pemurataan, formula kos purata adalah sama dengan jumlah pelaburan bahagi bilangan unit saham yang dimiliki. Kita akan dapat kos purata 1 unit saham. Contohnya tadi Puan Hasniza, jumlah pelaburan asal dia tadi adalah 12.000. Kemudian bilangan unit saham yang dia miliki berapa tadi? 6.741. Okey, kita bahagi dengan bilangan unit saham yang dia miliki. So kita dapat RM RM1.78. So ini adalah purata, kos purata seunit saham dia. So ini adalah jauh lebih rendah berbanding dengan RM RM2 jika dia beli secara sekaligus. Okey. So strategi pemurataan itu membolehkan seseorang supaya tidak membeli saham pada harga yang tinggi ataupun membeli unit saham sebelum mencapai harga yang paling rendah. Okey. So ini contoh. Berikut adalah 2 orang pelabur yang melabur dengan cara yang berbeza. Kita ada siapa? Puan Esther Wong dengan Puan Linda di sini. Okey, Puan Esther Wong dia mengatakan, saya mempunyai 20.000 dan ingin melabur dalam saham mengikut bulan-bulan tertentu dan amount yang sama. Okey, itu Puan Esther Wong. Kemudian Puan Linda, saya pula ingin melabur 20.000 secara sekaligus dengan membeli saham syarikat pelita yang berharga RM2 seunit. Okey, ini adalah jadual, ini adalah pembelian saham oleh Puan Esther Wong mengikut bulan-bulan tertentu. Dia beli bulan Januari, bulan Mac, Mei, Ogos dan Disember. Ada berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan. Harga saham seunit pada bulan Januari RM2. Mac dia lebih murah, RM1.80. Mei lebih murah, RM1.60. Ogos dia agak mahal sedikit, RM2.10, dan Disember dia sama dengan Januari iaitu RM2. Okey, soalannya, kenal pasti kos purata seunit dan jumlah saham yang dimiliki oleh Puan Linda dan Puan Esther. Siapakah pelabur yang bijak dan berikan justifikasi anda? Okey, so di sini kita lihat Puan Esther Wong dia punya duit atau uangnya adalah 20.000. Si Puan Linda juga 20.000. Tapi bezanya di sini Puan Linda mau beli sekaligus dengan harga RM2 seunit.
Manakala Puan Esther dia ikut bulan-bulan tertentu, iaitu selama 5 bulan ini. Okay, kita lihat berapakah kos purata seunit saham yang dia beli dan dimiliki oleh Puan Esther Wong dengan Puan Linda. So kita pergi kepada Puan Linda terlebih dahulu. Puan Linda, okey, jumlah saham, so kita guna ini kita guna ini punya formula. Kos purata adalah jumlah pelaburan bahagi bilangan unit saham yang dimiliki. Okey, Puan Linda jumlah sahamnya 20,000. Ini adalah dia punya uang. Dia mau beli sekaligus. Harga seunit adalah saham tersebut adalah RM2. So kita bahagi 20,000 bahagi RM2, kita dapat 10,000 unit saham. So Puan Linda dia punya unit saham, jumlah unit sahamnya adalah 10,000 unit. Okey? Dan kos purata seunit dia ialah RM2. Ini Puan Linda. Bagaimana pula dengan Puan Esther? Puan Esther Wong di sini. Okey, Puan Esther mengatakan amount yang sama. Amount yang sama maksudnya 20,000 ini dia mau bahagi berapa bulan? 5 bulan dengan amount yang sama. So di sini 20,000 kita bahagi 5, kita dapat 4,000 dia akan melabur setiap bulan. 5 bulan inilah. Okey. 20,000 bahagi 5 bulan ini RM4,000. Setiap bulan-bulan ini dia akan beli saham. Okey. So 4,000 pada bulan Januari. Harga seunit pada bulan Januari ialah RM2. So 4,000 kamu bahagi dengan RM2, dia akan dapat 2,000 unit pada bulan Januari. Kemudian pada bulan Mac, 4,000 kita bahagi dengan RM1.80, kita akan dapat 2,222 unit. Kemudian pada bulan Mei, 4,000 kita bahagi dengan RM1.60, dia dapat 2,500 unit saham. Ogos, 4,000 bahagi RM2.10, dia dapat 1,904 unit saham. Kemudian pada bulan Disember, 4,000 bahagi RM2, dia akan dapat 2,000 unit. So kita jumlahkan semua ini, kita dapat 10,626. So kalau kita bandingkan Puan Esther Wong, bila jumlah unit sahamnya adalah 10,626, iaitu lebih tinggi daripada Puan Linda, iaitu 10,000 sahaja. Kan? Okey. So jumlah saham Puan Esther adalah 10,626 unit. Kos purata seunit dia adalah 20,000, iaitu jumlah pelaburan, kita bahagi dengan jumlah saham, iaitu 10,626 unit. Purata dia adalah RM1.88 satu unit saham. So Puan Esther Wong merupakan pelabur yang bijak kerana dia mengamalkan strategi pemurataan yang boleh membantu beliau memiliki lebih banyak saham dengan kos purata seunit yang lebih rendah. Okey, so inilah yang dimaksudkan dengan strategi pemurataan. Okey, kelebihan strategi pemurataan bagi para pelabur. Yang pertama adalah membantu mengambil kesempatan daripada perubahan harga seunit. Okey, bila harga saham rendah, lebih banyak unit saham yang dapat dibeli. Jadi ini akan membantu para pelabur untuk memiliki lebih banyak saham dalam jangka masa yang panjang. Okey, purata kos seunit amanah saham yang dibeli oleh pelabur juga boleh dikurangkan dalam jangka masa yang panjang. Okey. Yang kedua ialah, kelebihannya ialah tidak dipengaruhi oleh emosi. Melabur secara berkala dan konsisten tanpa dipengaruhi oleh emosi yang mungkin berubah-ubah disebabkan harga saham turun naik. Okey, jadi strategi pemurataan para pelabur dapat melabur tanpa dipengaruhi oleh emosi. Kemudian yang ketiga, mengurangkan risiko kerugian. Okey, jumlah pelaburan secara berkala dan konsisten boleh membantu pelabur membeli mengikut keadaan semasa berbanding dengan melabur sekaligus dan tidak ada peluang untuk mengelakkan kerugian. Okey, so itu adalah kelebihan strategi pemurataan. Jika dibandingkan dengan membeli saham sekaligus dengan
strategi pemurataan, yaitu melabur secara berkala. Strategi pemurataan ini akan dapat mengurangkan risiko kerugian para pelabur. Oke? So itu sahaja untuk part yang keempat. Oke? So teacher harap kamu semua boleh memahami part yang keempat ini, yaitu berkaitan dengan strategi pemurataan saham. Oke? Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Thank you, kelas.